Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pertahanan mengadakan sambutan Ilal Hijrah 1446 dan Majlis Khatam Al-Quran sempena Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-63 secara serentak di semua surau perkhemahan tentera ABDB termasuk Masjid Pulau Baru-Baru dengan tumpuan utama di Surau Al-Hikmah Institut Latihan ABDB Penanjung Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Dato' Lala Raja Major Jara Bersara Dato' Beruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Memelihara Akal Masyarakat Sejahtera. Pada majlis tersebut, kunci replika kenderaan jenazah tabung infak ABDB diserahkan kepada Imam Surau berkenaan. Juga diselajurkan penyerahan plat perasmian Menara Surau Al-Hikmah. Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah buat julung kalinya menandatangani perjanjian bagi penganjuran acara Maharajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam BDI ICF 2024. BDI ICF 2024 akan diadakan selama 3 hari bermula 15 Oktober di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Antara pengisian majlis termasuk pembentangan ucap tama dan pameran kaligrafi Islam antarabangsa menyaksikan majlis penandatanganan perjanjian Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam. Majlis penandatanganan berlangsung di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Menandatangani bagi pihak yayasan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan, manakala menandatangani bagi pihak Pertandingan Seni Had Peringkat Serantau Asia IRC-ICA secara maya, Profesor Dr. Mahmud Erol Kilic, Pengarah Am IRC-ICA Republik Turki, dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA bagi pihak UNISA serta bagi pihak Kupu SB, Profesor Madya, Dr. Haji Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Pelaksanaan sistem pendidikan berkualiti tinggi dan holistik semata-mata bagi melahirkan rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Namun, apakah peranan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran bagi membantu merealisasikan hasrat negara sebagai sebuah negara maju? Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-78, ikuti laporan khas mengenai peranan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran dalam mencorak masa depan negara. Impian saya menjadi seorang pemimpin sekolah yang prihatin, bertanggungjawab dan ikhlas dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Cita-cita saya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Saya ingin membantu ramai orang dan membuka peluang pekerjaan. Penglibatan segenap lapisan rakyat penting dalam menentukan masa depan negara. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki, mereka boleh menyumbang dalam kemajuan negara dari pelbagai sudut. Ini termasuk penyelidikan atau projek yang boleh memberikan impak kepada negara. Projek saya ber-Pro-VR merupakan satu alternatif medium kepada kaedah tradisional latihan kelahiran risiko rendah dengan mengintegrasikan teknologi virtual reality. Projek ini dicipta dengan bertujuan untuk memberi kemudahan kepada para pakar dan pelajar di dalam jurusan perbidanan
Sebagai ejen perubahan dan kemajuan, rakyat berpendidikan dan berkemahiran bukan sahaja berperanan membantu memacu kemajuan negara, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih berdaya tahan dan makmur. Inovasi dan pemikiran kreatif adalah kunci kepada kemajuan dalam pelbagai bidang. Jadinya dengan peranan-peranan yang pelajar ambil ini, ianya akan dapat membantu membawa negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan yang dihasratkan. Pendidikan yang baik adalah asas kepada kemajuan negara kerana ia melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dan berpengetahuan. Dengan bertambahnya rakyat berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya, ia tidak syak lagi dapat membantu mencapai hasrat negara sebagai sebuah negara maju menjelang 2035. Pengetahuan, kemahiran dan penglibatan aktif mereka penting untuk kemajuan dan kemakmuran bumi tercinta ini. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Laporan Mazia Jini untuk Berita RTB. Dalam pentadbiran dan pengurusan ke bawah duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, agama Islam terus mendominasi dan mewarnai setiap gerak langkah untuk maju ke hadapan. Dalam makna yang lebih luas, agama Islam itu lebih didepankan dan diutamakan dari segala-galanya. Baginda adalah raja dan pemimpin berwawasan jauh yang mengimpikan pembangunan negara berterusan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin selaras dengan kehendak Islam. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Kepimpinan Raja Saleh Membawa Berkat. Justru sebagai rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Darussalam ini, maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa memperteguhkan ketaatan dan kesetiaan yang tiada berbelah bahagi kepada pimpinan raja kita sebagai waliul amri dalam berkerajaan dan bernegara. Ketaatan kepada raja bererti mendokong dan menyokong segala usaha-usaha pembangunan yang dirancang untuk faedah dan kebajikan bersama-sama. Taat kepada undang-undang, peraturan dan dasar negara semata-mata untuk perpaduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam keadaan aman damai dan harmoni, sehingga dengan keadaan seperti itu kita akan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Bengkel Khat Kaligrafi sempena sambutan Ilal Hijrah 1446 yang diadakan selama 2 hari berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Penyampaian sijil kepada peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dianjurkan oleh Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong, bengkel disertai oleh 30 orang terdiri daripada mu'alaf dan penduduk bukan Islam. Bengkel yang berunsurkan dakwah bil kalam bertujuan mengongsikan ilmu mengenai seni khat selain melahirkan para mu'alaf yang mempunyai kreativiti dan berkemahiran tinggi dalam seni khat. Melalui bengkel yang diadakan, antara manfaatnya kami dapat ilmu baru dari segi praktikal penulisan asas khat, kaligrafi seumpama ini, dan saya juga dapat mendalami dan menghalusi seni kaligrafi tulisan Jawi yang diadakan di daerah Tutong ini. Antara manfaat yang saya dapat melalui bengkel ini bukan sahaja ilmu baru, tetapi ianya dapat melatih kami para mualaf mendalami seni penulisan Jawi, khat serta gaya penulisannya. Menambahkan sikit ilmu-ilmu mengenai dengan khat, menuliskan tulisan Jawi itu akan dilaratkan akan masa akan datang. Universiti Brunei Darussalam UBD kemarin mengadakan program Quranik Journey khas sempena Ilal Hijrah 1446. Majlis yang diadakan di Masjid Universiti UBD disemarakkan dengan bacaan surah Al-Kahfi dan sesi tadabbur Al-Quran khas.
Hadir Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, atur cara program termasuk bacaan Surah Al-Kahfi beramai-ramai. Bacaan Surah Al-Kahfi merupakan amalan mingguan program Quran Jernih dan dibaca secara berselang-seli dengan bacaan Surah Yasin setiap minggu. Tadabbur Al-Quran khas bertajuk Hijrah, Satu Nikmat dan Ujian antara lain mengongsikan keteguhan iman para sahabat dan para muslimin dalam menempuh serta menghadapi situasi penghijrahan yang penuh ujian. Bengkel asas kemahiran perkhidmatan dan penyelenggaraan hotel yang diadakan selama 3 hari berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada peserta. Bengkel menarik minat 45 belia antara lain bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas kepada para peserta dalam bidang penyelenggaraan hotel di samping membantu para belia untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang tersebut. Banyak kemahiran dan pengetahuan yang kami perolehi seperti mengemas katil dan servis skills seperti cara menghias meja, cara melayan tetamu atau tutur cara bercakap ketika bercakap dengan tetamu dan mengetahui kegunaan alat-alat yang digunakan untuk housekeeping dan service skills. Quite new for me, soalnya bukan saja setakat untuk membersihkan kawasan dan sebagainya. Saya pun memperoleh ilmu baru juga untuk menggunakan cara-cara atau cara-cara yang teratur dan rapi untuk menyusun. 14 pelajar dari YPTUN yang mewakili negara ke Festival Seni Asia Pasifik APAF mengharumi nama negara apabila memenangi 24 pingat. Pertandingan diadakan pada 6 Julai di Jeonju, Korea Selatan. Pasukan negara terdiri daripada pelajar berumur antara 7 hingga 15 tahun. Antara pertandingan yang disertai termasuk piano, biola, bas dan drum. Festival turut disertai oleh 145 peserta dari Kemboja, Indonesia, Malaysia, Turki, Vietnam dan Korea Selatan. Penyertaan negara ke festival tersebut bertujuan memberi peluang kepada para pelajar mempelajari budaya baharu dari pelbagai negara. So it is a wonderful experience for all of us and a chance to perform our beautiful music from Brunei as well. This trophy means the world to me. I'm proud, but I need to work a bit harder. For piano, I don't need to focus on the audience, just on my piano. It's like a symbol of all my hard work together. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam memaklumkan bahawa tidak ada sistem taufan dikesan di Laut Cina Selatan pada masa ini. Kenyataan itu dikongsikan susulan tularnya imej di media sosial yang mengatakan satu sistem taufan di Laut Cina Selatan dijangka berlaku pada hari ini, 13 Julai. Berdasarkan maklumat terkini, satu kawasan tekanan rendah diperhatikan berada di Filipina dan diramal bergerak menuju ke kawasan Laut Cina Selatan dan ke arah barat laut menjauhi negara. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak berasa resah dan disaran untuk mengikuti maklumat cuaca rasmi yang dikeluarkan oleh jabatan berkenaan melalui aplikasi Bimbit Brunei WX dan media-media sosial Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan maklumat yang disebarkan melalui mana-mana aplikasi media sosial tanpa memastikan kesahihan maklumat yang disebarkan terlebih dahulu. Dalam pada itu, keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk beberapa hari yang akan datang dijangka sebahagian berawan dan sekali-sekala berangin dengan hujan atau hujan berpetir berasingan berpotensi berlaku pada waktu petang dan malam. Manakala keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit ke sederhana antara 0.8 hingga 1.5 meter sehingga 15 Julai. Sukan, pasukan Brunei DPMMFC akan meneruskan lagi saingan Liga Perdana Singapura malam ini. Dalam peranan yang dijadual berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura, pasukan Brunei DPMMFC bakal berdepan BG Tampines Rovers FC.